Alhamdulillah kita jumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan tentang cabaran, ya. Tuan-tuan pernah dengar tak budaya usus? Budaya usus ni adalah budaya yang mana orang cuba mengelak untuk mendapat sesuatu yang lebih. Jadi mereka tidak mahu kerja lebih. Budaya usus ni adalah ringkasan daripada you suggest, you solve. Usus. Jadi budaya usus menyebabkan dia malas mencadang. Sebab kalau mencadang dalam organisasi, bos akan sebut atau ketua akan sebut, bagus cadangan tu, you buatlah. Jadi mereka malas mencadang sebab bila mencadang mereka kena buat. Namun saya memilih melihat pada perspektif yang berbeza tentang usus ni. You suggest, you solve. More I do, more I learn. More I learn, more I earn. Earn respect, experience, money and reputation. Jadi perkara seperti ini penting untuk kita lihat pada perspektif yang positif. Bila kita buat banyak, kita akan membina empire, pengalaman dan membina esteem yang lebih tinggi. Sebab itulah sangat penting untuk kita sanggup membuat dan jangan komplain dan lakukan sebaik mungkin. Sebab itulah ada seorang billionaire daripada China, dia kata rahsia orang berjaya adalah mereka tidak komplain dan mereka selalu bila buat mereka akan terus buat. Mereka terus buat. When you do, keep doing. Sebab itulah kalau kita buat sesuatu kita tidak berjaya, kita berundur, bukan untuk mengalah, berundur, mengatur langkah. Sebab itulah kita mengatur langkah untuk menjadi lebih baik. Sebab itulah pada orang lain NO adalah negatif, no. Pada saya NO adalah new opportunity. Kita melihat dengan mata burung atau mata tempurung. Kalau mata tempurung menjadi seorang yang pasif, jumut. Sementara melihat dengan mata burung kita menjadi seorang yang sangat positif dan melihat pada perspektif yang berbeza dan pelbagai. Sebab itulah cara membezakan pemikiran ini tidak dibentuk dalam satu malam. Dia dibentuk melalui proses macam mana, kawan mana yang kita pilih, ilmu mana yang kita cari, guru mana yang kita tuntut. Dengan cara macam itu kita akan bina perspektif. Self-esteem juga tidak terbentuk dalam masa yang singkat. Ada orang melihat peluang sebagai masalah. Kita sepatutnya melihat masalah sebagai peluang, ya. Orang lain melihat dengan mata tempurung, kita lihat dengan mata burung. Orang lain melihat pokok, kita melihat hutan. Dengan cara macam itu kita akan nampak hidup ini sangat indah. Allah menyediakan peluang yang sangat banyak. Dunia ini tidak menjanjikan kejayaan, namun dunia ini menyediakan banyak peluang untuk berjaya. Sebab itulah apa yang kita lihat, ya. Saya teringat satu kisah Buya Hamka. Dia balik daripada US. Bila dia balik daripada US, seorang anak muda yang memberitahu bahawa dia pun baru balik daripada satu negara Arab. Dia melihat ada pelacur-pelacur yang memakai niqab, memakai jubah, dan mereka adalah pelacur. Maka Buya Hamka memberitahu, oh iya, saya pun baru balik pada US, tapi saya tak jumpa seorang pelacur pun. Mana mungkin Buya tak jumpa, sedangkan kalau di negara Arab ada, di Los Angeles, LA, US mestilah ada. Namun apa jawapan Buya Hamka? Kata Buya Hamka, kalau kita dapat sesuatu adalah apa yang kita cari. Kalau kita cari negatif, kita jumpa negatif. Kalau kita cari yang positif, insya-Allah positif. Sebab itulah apa yang kita cari. Sebab itulah dalam hidup ini kita ada banyak perkara-perkara yang positif. Namun kita jangan buang masa untuk mencari yang negatif, ya. Kita cari jadi individu yang sentiasa memanfaatkan orang, jadi individu yang sentiasa mencari guru-guru yang baik yang boleh upgrade dan boleh leveragekan hidup kita daripada satu hari ke satu hari yang lebih baik. Mulakan hari dengan cemerlang cara fikir kita submit benda yang best. Insya-Allah apa yang kita fikir jadi. Apa yang kita fikir dia akan jadi. What you think you become. Sebab itulah hidup ini ada banyak cabaran. Bila kita tidak mempunyai satu kapasiti untuk berhadapan dengan cabaran, kita akan menjadi individu yang selalu komplain. Ya, persiapkan diri untuk menghadapi cabaran. Berdoa dengan Allah, ya Allah, jangan diuji aku dengan cabaran yang tidak mampu aku hadapi. Cuba tukar doa tersebut. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menghadapi apa saja cabaran yang kau berikan. Kan itu lebih nampak resilient, lebih nampak daya tahan untuk kita bersedia untuk cabaran. Sebab itulah yang saya sebut sebelum ini, kalau kita nak sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih mulia, ada jalan yang payah. Dan kepayahan itu akan memberi kita sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berisiko tinggi dan dia punya pulangan dia juga tinggi. High risk, high return. Return tak semestinya RM, tuan-tuan. Ramai yang orang fikir mestilah dapat RM, berapa aku dibayar. Cuba anda tengok shilling, tuan-tuan. Shilling ada two side of coin. Satu
adalah money, satu lagi experience, two side of coin. Kadang-kadang kita fikir duit, sedangkan kita fikir apa lagi yang kita boleh bantu menyelesaikan orang, bantu orang. Ya, dengan cara macam itu kita akan dapat rasa bahagia dan benar-benar bahagia. Bahagia bukan apa yang kita terima, bahagia adalah apa yang kita beri. Ya, nanti kita kongsikan lagi sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini saya nak kongsikan pasal cabaran. Selama 25 tahun, sebelum tu juga banyak cabaran. Cuma tidak profesional lah berhadapan dengan cabaran tersebut. Sebelum SPM, sebelum kita menjadi seorang dewasa. Jadi kedewasaan itu. Saya teringat dengan seorang lelaki yang bernama Ahmad Ammar. Beliau syahid di Turki. Ya, beliau ingin menjadi seorang seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, namun Allah ambil nyawanya lebih awal. Beliau syahid di Turki dan dikebumikan bersama 60 sahabat Nabi. Dia mempunyai impian yang besar ingin menjadi seorang yang betul-betul berguna untuk ni. Beliau belajar sejarah, subjek sejarah. Orang lain suruh ambil subjek yang komersial, namun dia ambil sejarah. Sebab baginya sejarah adalah kunci kejayaan ummah. Jadi bila kita cakap pasal cabaran, kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan cabaran dan minta kerja yang boleh betul-betul mencabar, menjadikan kita ni lebih bernilai tinggi. Saya ada pengalaman ketika saya diberi tugas untuk memimpin satu kumpulan untuk membuat projek perumahan, rumah untuk orang-orang miskin di Kampung Manggis, Sabah. Rumah tu saya perlu siapkan rumah sebelum hari raya. So saya dapat tugas tersebut sehari sebelum Ramadan. Maka tugas tersebut saya fikir, saya rancang. Ini pun satu pelajaran. Kita rancang betul-betul, kita akan mengurangkan kesilapan. Orang bijak akan belajar dari kesilapan dia, dan dia belajar. Namun orang bijaksana akan belajar dari kesilapan orang lain. Jadi jadilah orang bijaksana, boleh reduce mistake, maka kos pun akan kurang. Jadi bila saya merancang, maka saya bagi tahu kita akan keluar setiap hari pukul 6 pagi. Sabah 6 pagi dah siang. Kita keluar 6 pagi dalam bulan puasa, dalam keadaan kita berpuasa. Dan kita akan balik pukul 12 walaupun kerja belum siap. Setiap hari kami bekerja 6 jam dan buat rumah. Alhamdulillah, projek sebelumnya seminggu boleh siap 2 biji rumah. Saya alhamdulillah dalam masa seminggu saya dapat 4 biji setengah rumah dalam masa seminggu, sehingga tim pemantau tak percaya adakah ini benar, adakah mencapai spek dan kualiti. Kita tidak compromise dari segi kualiti. Kualiti adalah bukan pasal figures, bukan pasal peratus, bukan pasal angka, tapi ini adalah tentang attitude. Mempunyai attitude yang positif, buat betul dengan betul dan sempurna. Maka alhamdulillah rumah siap sebelum hari raya. Lebih kurang 5 hari sebelum hari raya rumah siap dan berjaya buat. Sebab itulah bila kita nak buat sesuatu dengan pantas, kita buat seorang, kita fikir. Namun nak buat dengan sempurna, nak pergi jauh, maka kita ada tim. Saya gunakan semua tim-tim yang ada itu untuk membuat kerja dan tidak ada yang berehat. Semua orang ada peranan, maka kerja jadi cepat, siap. Sebelum ini ramai yang berehat. Seorang buat, yang lain yang menuntun. Bila menuntun, mereka akan bercakap, membuang masa. Jadi kita mengatur gerakkan sumber yang ada, dan mereka yang ada potensi tersebut kita gunakan sepenuhnya bakat dan kemahiran mereka. Kita gembling sesuatu kerja menjadi siap dengan mudah. Sebab itulah kepimpinan sangat penting, seperti mana kepimpinan yang disebut dalam orkestra. Ya, pemimpin yang bagus adalah seperti konduktor dalam orkestra. Konduktor yang bagus dalam orkestra, dia tidak pandai main piano. Dan bagusnya muzik bukan sebab piano, drum dan sebagainya. Bagusnya muzik tersebut adalah kombinasi. Jadi dia akan orchestrate the orchestra, dan segala sumber-sumber muzik diharmonikan, menghasilkan muzik yang terbaik. Sebab itulah kita jangan memberi alasan, kita bina kepakaran supaya kita boleh memimpin dengan betul, dengan ilmu yang betul, dan kita dapat hasil yang betul. Anda happy, mereka pun happy. Maka satu kerja akan dibuat dengan sempurna, dengan hati, ya, buat dengan sepenuh hati. Namun apabila kita nak buat, kita berhati-hati supaya kita dapat mencipta kesempurnaan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi. Kita kongsikan tentang satu perkara yang sangat menarik, namun kita tidak sedar. Apa yang kita tidak sedar adalah tentang momen. Kita ada momen bila kita lahir, mak ayah kita gembira, dan kita lahir ke dunia. Allah pilih daripada berjuta-juta, berbilion-bilion sel, kita terpilih menjadi sel yang lahir dan akhirnya menjadi manusia. Bila kita menjadi manusia, kita adalah juara. Kita adalah juara. Kadang-kadang orang lahir kembar. Bila lahir kembar, juara bersama.
Kalau lahir 3, juara bertiga, maka kita adalah juara. Jadi kita layak untuk menjadi juara, kita layak untuk menjadi pemenang. Momen yang kita hadapi peringkat awal adalah kelahiran, kemudian sekolah, kemudian kita hadapi dipendekkan cerita universiti, kahwin, bekerja, membina empayar kewangan, rumah, kebahagiaan, melancong. Itu semua nikmat yang sangat mahal yang Allah beri kepada kita untuk belajar, untuk appreciate balik apa yang Allah bagi. Allah bagi kita kehidupan dan kita bukan menjadi haiwan makhluk lain, tapi kita lahir sebagai khalifah, ya. Dan Allah sebut dalam surah At-Tin, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kamu sebaik-baik kejadian. Kita jadi manusia yang baik. Belian yang bagus harganya mahal sebab dia bagus. Jadi untuk menjadi orang yang bagus, maka kita perlulah memanfaatkan kebagusan kita untuk menjadi khalifah, individu, seorang manusia yang terbaik, yang menyumbang, yang mengimarahkan muka bumi ini. Jadi momen-momen yang ada ini kita manfaatkan sebaik mungkin, sebab ada satu lagi momen yang kita akan hadapi, iaitu momen kematian, dan seterusnya momen akan dihisap dan masuk syurga atau neraka. Sebab itulah dalam hidup ni, bila kita gunakan momen untuk kita masih berada kat bumi ini, di dunia ini, masih hidup, masih bernyawa, kita gunakan sebaik mungkin menjadi orang yang menyumbang, agar kita istiqamah di dunia, istirahat di kubur, dan istimewa di akhirat. Jadi bermula dengan istiqamah dulu di dunia ini, sebab di kubur dan di akhirat kita dah tak ada lagi peluang untuk mengumpul bekalan akhirat. Dunia mazratul akhirah. Jadi tuan-tuan, momen yang ada, tuan-tuan gunakan sebaiknya. Bermula daripada pagi, tuan-tuan bangun, tuan-tuan memulakan pekerjaan, tuan-tuan memulakan apa saja dengan bersungguh-sungguh. Bayangkanlah satu generasi yang cemerlang itu dibina melalui individu yang membina kecemerlangan dan membina kelompok yang cemerlang, dan maka kelompok yang cemerlang itu akan menghasilkan masyarakat generasi yang cemerlang, ya. Jadi bermula pada kita. Kalau tuan-tuan tengok lidi penting tuan-tuan, tapi lidi tak boleh menyapu tuan-tuan. Untuk menyapu, lidi itu kena bergabung dengan lidi yang lain untuk diikat dan boleh menyapu. Jadi tuan-tuan, jadilah lidi yang bagus supaya apabila diikat, kita tidak menjadi petualang, kita tidak menjadi parasit, kita menjadi individu. Jadi lidi yang bagus yang boleh menyapu dan boleh memberi manfaat dan berfungsi. Jadi jaga momen tuan-tuan. Tanpa momen-momen yang dijaga ini, kita akan ada satu hari penyesalan kerana ketika kita mampu, kita tidak melakukannya. Kata hadis Nabi, 2 masa yang diabaikan, iaitu masa muda dan masa sehat. 2 masa ini tuan-tuan gunakan sebaik mungkin agar tuan-tuan boleh mendapat kebaikan, barakah, rahmat daripada Allah. Ya, itu yang sangat penting. Kita kembalikan semula tanda syukur kepada Allah dengan melakukan yang sebaik. Sekian, kita jumpa lagi selepas ini.